Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kena penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat FB Majlis Agama Islam Selangor. Alhamdulillah, apa khabar semua? Bertemu kita kembali dalam siri rancang secara live di FB Majlis Agama Islam Selangor dalam program Bicara Pusaka untuk siri yang kedua kita pada minggu ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seperti mana yang diberitahu pada program-program yang lalu dan minggu lepas, pihak MAIS sedang mengadakan program kempen Bulan Faraid Negeri Selangor yang bermula pada 5 hari bulan Julai yang lepas sehinggalah 6 hari bulan Ogos, dan pelbagai aktiviti telah dirancang dalam untuk menyemarakkan lagi kempen ini, antaranya program Bicara Pusaka kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini merupakan siri kita yang kedua. Kita ada program Bicara Pusaka ini ada 8 siri semuanya. Insya-Allah kita membawakan panel-panel jemputan yang pakar, yang ahli dalam bidang yang kita bincangkan pada tajuk-tajuk mengikut panel-panel yang kita telah aturkan, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat FB Majlis Islam Selangor, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan lupa untuk follow FB Majlis Islam Selangor. Kerana tuan-tuan bila follow, nanti tuan-tuan akan dapat info setiap aktiviti yang diberitahu dari semasa ke semasa lah. Dan juga boleh layari website MAIS di www.mais.gov.my untuk sebarang perkembangan dan aktiviti sini. Seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, antara objektif MAIS melaksanakan kempen Bulan Faraid Negeri Selangor ni adalah untuk kita menggalakkan masyarakat untuk terus belajar ataupun menuntut ilmu faraid itu sendiri. Jadi kita tak nak, sebab orang kata selalu kita dengar lah bila kita mengaji bab faraid ni ilmu yang dilupakan. Ramai orang dah tak tahu dah. Sehingga dalam hadis sendiri pun ada menyebutkan. Jadi saya tak sebutkan hadisnya, insya-Allah, sebab ada panel-panel kita dah sebutkan, nanti mungkin Ustaz kita punya panel kita hari ini akan sebutkan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bersama saya. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan bersama saya daripada awal hingga akhir program kita pada hari ini. Boleh tuan-tuan? Jadi saya harap bolehlah kita ambil masa sejam lebih kurang, mungkin ada lebih sikit lah, minta halal. Jadi kalau boleh masa yang ada sejam ni, mungkin sahabat-sahabat yang mungkin ada yang kebanyakan kita sekarang ni dalam tempoh PKPD di Selangor, kita bekerja dari rumah. Jadi sama-sama kita bekerja, type kita punya kerja, fokus kita kerja, sama-sama kita dengar majlis ilmu, insya-Allah. Sama-sama kita menimba ataupun mencari ilmu dalam pengurusan harta. Itu tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Jadi tajuk yang sangat menarik, perkongsian yang sangat menarik, insya-Allah. Butiran-butiran ilmu yang juga saya kira menarik dan untuk kita ambil, kita manfaatkan. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like kita punya live kita hari ini, like kita punya FB, like kita punya live ni. Jadi tuan-tuan yang belum buat lagi, jom kita buat sekarang. Jom kita buat sekarang, like dulu kita punya perkongsian kita pada pagi ini. Okey, terima kasih. Saya nampak dah macam-macam. Terus naik, like. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, jangan lupa yang kedua, share. Tekan button share sekarang. Jom kita tekan button share. Jadi sahabat-sahabat yang belum tekan button share, boleh tekan button share sekarang. Share now. Okey, yang ketiga, share juga, tapi share dekat grup-grup WhatsApp. Macam mana? Pergi dekat dot 3 sebelah kanan tu, cari, tekan itu, ada copy link, pastekan ataupun salinkan dekat grup WhatsApp. Lepas tu forwardkan dekat grup-grup WhatsApp. Untuk apa? Untuk kita sebarkan lagi kebaikan ataupun ilmu yang kita nak kongsikan pada hari ini. Jadi kita tak nak kita je dapat manfaat, kita nak lebih ramai lagi masyarakat
orang Islam kita, sahabat-sahabat ahli keluarga kita di luar sana mendapat manfaat atas perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, sebelum saya meneruskan program kita pada pagi ini, mungkin ada yang lagi yang tak kenal saya kenalkan, saya Ustaz Han ataupun Hanzalah Zulkifli, selaku moderator anda pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita, program kita hari ini berjalan dengan lancar. Tuan-tuan, mohon doa semuanya supaya berjalan dengan baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mungkin sahabat-sahabat SD MAIS boleh komen dekat bawah tu. Boleh komen dekat bawah sahabat-sahabat daripada mana sedang menonton live kita pada pagi ini. Saya nampak tadi awal-awal tadi belum saya insert live lagi, dah yang komen daripada Perpustakaan Awam Selangor. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kaki tangan staf Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Setiap kali live program kita mesti ada. Terima kasih. Jadi mungkin saya boleh bacakan sedikit siapa sahabat-sahabat kita yang bersama kita pada pagi ini. Seperti biasa saya cakap, PPAS ni, PIPAS ni maknanya semua kaki tangan atau sahabat-sahabat daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Puan Suryani Daud daripada Puchong Selangor, terima kasih Puan. Muhammad Khalid Rahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan share terbaik MAIS. Terima kasih kerana kongsi kita punya live kita pada pagi ini. Sebarkan lagi, kongsikan, share dekat grup-grup WhatsApp, page-page yang kita handle, kita will share lagi. Baik, kemudian ada siapa lagi? Ya, saya bacakan. Alhamdulillah, Amir Rashid Sang clear. Terima kasih. Saya lupa nak tanya, sound okey. Alhamdulillah, clear. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kemudian ada Perpustakaan Desa Kerling. Oh, jauh tu. Hulu Selangor, tapi dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini di alam maya kita, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang baru join, boleh like, boleh comment and share, boleh tahu sahabat-sahabat berada daripada mana, sedang menonton live kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, menariknya untuk program kita ini, kita ada hadiah untuk penonton bertuah kita. Kita ada hadiah untuk penonton bertuah. Macam mana nak dapat hadiah ni tuan-tuan? Caranya cukup mudah. Tuan-tuan, puan-puan kena stay kita punya live ni, pastikan dengar baik-baik. Kemudian sambil-sambil tu kongsikan kita punya perkongsian kita pada pagi ini. Dan ada soalan yang akan diberikan oleh panel kita di hujung rancangan. Jadi soalannya cukup mudah. Sebab jawapan dia dah ada. Tadi saya dah bagi clue dah. Jawapan dah ada dalam perbincangan kita. Jadi kena perhatikan dia. Kena dengar baik-baik lah. Kena perhatikan elok-elok. Supaya tuan-tuan, puan-puan hari ini boleh jadi penonton bertuah. Sebab apa? Ada hadiah dia bernilai RM80 kita bagi bijak pusaka game. Kita bagi bijak pusaka game bernilai RM80. Jadi nak cara dia, jawab soalan dengan cepat dan betul, typekan di ruang komen. Kita akan pilih tuan-tuan untuk menjadi siapa jadi pemenangnya yang bertuah itu. Jadi kita sama-sama kita nantikan siapa pemenang bertuah kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi sama-sama itu bantu kami untuk kita sharekan lagi kita punya live kita hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi dapat bersama-sama kita menonton majlis ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah, sebagaimana untuk meneruskan program kita pada pagi ini, insya-Allah, sepanjang kempen kita membawakan panel-panel yang saya beritahu tadi, panel-panel yang arif, yang pakar dalam bidang mereka, yang tajuk yang kita telah rancang. Jadi untuk hari ini kita bawakan kepada tuan-tuan seorang panel yang tidak kurang hebat dalam ilmu pengurusan harta pusaka. Beliau merupakan alumni syariah Universiti Islam Madinah. Kemudian melanjutkan pengajian di peringkat seterusnya dalam bidang syariah juga di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kepakaran beliau dalam bidang fiqh haji, umrah dan ziarah, usul fiqh dan juga ilmu yang kita nak bincangkan hari ini. Sebab tu kita jemput beliau hari ini, iaitu ilmu pengurusan dan pentadbiran harta orang Islam. Beliau saya perkenalkan Al-Fadil Ustaz Sirajuddin Siswadi Putra bin Muhammad Syekh, ataupun lebih kenali dengan Ustaz Putra, merupakan sekarang berkhidmat sebagai pensyarah Akademi Pengajian Islam Kontemporari ASIS UiTM Shah Alam, yang akan mengupas tajuk Fahami Waris Faraid. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hanzalah dan sidang penonton ya, di live FB. Baik, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ustaz macam mana? Sihat? Alhamdulillah, nampaknya macam kita berada di lokasi yang sama. Tapi tak nampak. Itulah apa dunia teknologi ya Ustaz Hans ya. Kita walaupun Ha, berada di tempat berasingan tetapi kita boleh berada dalam apa satu suasana seakan-akan sama ya. betul. Jadi orang tengok kita macam orang ni duduk tempat yang sama, tapi tak tuan-tuan. Ustaz Putra kita berada di lokasi dia. Tak pun sebenarnya tak jauh pun dengan saya kalau ikut fisikalnya tu. Tapi sebabkan SOP tu menghadkan kami untuk bertemu, jadi kita bertemu di secara maya di FB insya-Allah. Jadi baik sahabat-sahabat FB Maiz, jika ada soalan boleh ajukan di ruang komen di bawah. InsyaAllah kita cuba raikan sebaik saja soalan tuan-tuan diajukan. Kalau boleh soalan tu yang sesuai dengan perbincangan kita, tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Baik, tanpa melengahkan masa Ustaz, sebagai ulang kaji lah, sekadar ulang kaji dulu, kita punya perbincangan kita pada pagi ini insyaAllah. Boleh tak Ustaz ceritakan kepada kita secara sepintas lalu Ustaz, berkenaan dengan sejarah pensyariatan faraid sebagai satu sistem pewarisan Islam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya terima kasih kepada Ustaz Hans sebagai moderator kita pada pagi ini, dan saya ingin juga mengucapkan terima kasih ya tak terhingga kepada Yang amat dihormati Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz sebagai pengerusi MAIS, Dr. Haji Ahmad Syahir bin Makhtas Isa MAIS ya, kepada Ustaz Indra Syahril, pengarah Baitul Mal, dan semua yang terlibat dalam menjayakan Bulan Faraid Negeri Selangor ini. Ya, dan pertamanya saya ucapkan tahniah juga ya kepada MAIS kerana buat julung kalinya kita dapat mereka dapat form satu program yang saya rasa hebat ya untuk memberi kepada masyarakat ya, khususnya ilmu pengetahuan tentang faraid melalui program-program yang kalau kita lihat daripada pagi sampai ke malam ya, yang mendapat sambutan masya-Allah ya, dan selalunya disebabkan oleh masyarakat ya begitu prihatin dan begitu suka saya lihat program ini. Selalunya dia terlajak juga masa-masa yang telah diletakkan ini, menunjukkan bahawa program ini masya-Allah sangat berjaya, dan tahniah ya kepada MAIS dan Baitul Mal sebagai sekretariat yang menjayakan program ini. Ya Ustaz. Okey, jadi bila kita cerita sikit, memanglah kalau nak cerita tentang sejarah faraid dia panjang ya. Sangat panjang kerana dia berkait dengan sistem pewarisan, dan sistem pewarisan ini adalah satu yang kita lakukan sejak daripada Adam alaihissalam. Okey, Adam alaihissalam melalui proses sehinggalah kalau kita ringkaskan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula pada zaman jahiliah, bagaimana kita melihat pensyariatan ini, bagaimana ianya dilaksanakan ya, pewarisan ini dilaksanakan pada zaman jahiliah. Dan kalau kita tengok pada zaman jahiliah ini pelbagai bentuk sebenarnya, pelbagai bentuk sistem pewarisan ya, dari dan kalau kita lihat juga ianya banyak ya, berlaku ketidakadilan lah ya, ketidakadilan khususnya kepada golongan-golongan yang lemah. Jadi apabila Islam mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mula di Madinah, di Mekah pada dengan Rasulullah diangkat sebagai rasul ya, bermulalah satu proses orang kata pemurnian ya konsep pewarisan ini ya, bagaimana hendak daripada kezaliman tadi, bagaimana ia dikurangkan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya lahir satu proses ataupun satu sistem pewarisan yang begitu orang kata begitu holistik, begitu syamil ya, yang sempurna, yang memberikan hak kepada yang dilihat wajar untuk diberikan. Sebab itu kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, dia fa'tikul ladzi haqqin haqqah kan, maka dalam syariat ini dia telah memberikan hak kepada mereka yang berhak ya. Sebab kita boleh tengok bagaimana pada zaman Islam itu
di awal pada zaman jahiliah itu kita lihat wanita-wanita kurang diberi hak mereka. Bukan tidak ada, kita dapat lihat bagaimana Siti Khadijah binti Khuwailid beliau sebelum berkahwin dengan Rasulullah SAW, dia juga telah mempunyai 2 orang suami sebelum itu yang kedua-duanya telah meninggal dan beliau mewarisi. Tetapi majoriti masyarakat Arab jahiliah, wanita mereka kurang mendapat hak. Malah ada sampai ke tahap yang begitu orang kata brutal apabila mereka sendiri menjadi sebahagian daripada harta pusaka yang boleh dibahagi-bahagikan kepada waris-waris si mati suami mereka kan. Jadi sebab itulah bila Islam datang, dia telah membawa satu pendekatan baru, memberikan hak kepada yang berhak. Dan proses ini bukanlah satu proses yang pendek. Kalau kita tengok pensyariatan di Mekah selama 13 tahun, malah apabila telah berhijrah sendiri pun setahun lebih, masih lagi proses itu dilakukan dengan mengaplikasi kaedah yang ada, cuma dimurnikan, dibuang unsur-unsur kezaliman sebelum Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat-ayat faraid pada tahun kedua hijrah. Dan mungkin Ustaz Wan Abdul Halim telah jelaskan pada minggu lepas. Okey, jadi dengan penurunan ayat-ayat dalam surah An-Nisa, ayat 11, 12 dan 176 ini yang menjadikan sistem pewarisan Islam ni begitu orang kata begitu mantap, orang kata mantap lah. Dan dia membawa satu dimensi baru dalam pembahagian harta pusaka, kerana setiap yang berhak itu mendapat hak mereka yang sewajarnya. Yang sebelum ini agak open, mana orang yang nak pemilik harta itu boleh bagi ikut suka, sama ada kepada keluarga yang kuat-kuat, yang gagah perkasa, yang orang kata yang yang berjuang untuk keluarga tersebut, untuk kabilah tersebut. Tetapi kemudiannya diberi juga kepada hak-hak yang lain. Jadi kalau kita tengok pensyariatan ini adalah satu tempoh yang agak panjang, 13 tahun, 14 tahun lebih, hampir 15 tahun pemurnian di sistem yang lama sebelum Allah SWT turunkan ayat-ayat faraid yang merupakan satu orang kata satu evolusi lah, satu evolusi dalam pengurusan harta pusaka yang lebih sistematik, yang saya rasa hanya ada satu-satunya dalam agama di dunia inilah. Jadi itulah seberingkas tentang persyariatan tersebut, dan persyariatan tersebut juga mengambil masa 3 hingga ke 7 tahun bergantung pada khilaf dalam tempoh penurunan ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah. Itu dia tuan-tuan. Kalau Ustaz kita nak jelaskan satu-satu berkenaan dengan sejarah tu, kita kena buka satu slot sejarah pula Ustaz ya. Ya, saya. Jam habis. Betul. Jadi saya kira perkongsian tadi sebagai mukadimah kita pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang mungkin baru tahu, maknanya faraid ini bukan satu perkara yang baru, tapi ialah satu ilmu yang dah lama sebenarnya dah. Dalam sejarah Islam lagi dah berlaku dah sistem pewarisan Islam ini. Cuma dia melalui satu fasa-fasa, dan kita nak tahu juga Ustaz, apa hikmahnya dia sebalik adanya penetapan yang kita tahu bila ahli waris ni, kita tahu mesti dia ada waris-waris tertentu. Jadi apakah hikmahnya di sebalik penetapan ahli waris ataupun ahli keluarga ataupun kerabat dalam sistem pewarisan Islam di sini? Silakan Ustaz. Kata kunci dia mudah je Ustaz Hans, keadilan. Itu hikmah paling utama dia, mana Islam memberikan kembali hak. Jadi bila suatu hak itu diletakkan pada tempatnya, maka disitulah keadilan, di mana golongan-golongan macam saya cerita tadi tidak selalu diketepikan dalam pewarisan harta pusaka. Jadi mereka diberikan, seperti kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu an, menyatakan kana ahlul jahiliyah yamna'una nisa al-miras wa yakhussuna bihi rijal hatta kana ar-rajulu minhum idza mata wa taraka dhurriyatan dhi'afa wa qarabatan kibara istabadda bil mali al-qarabatul kibar. Jadi wanita kaum yang lemah, termasuklah anak-anak kecil ke apa semua, yang orang kata yang belum lagi orang kata
mempunyai kekuatan untuk menaiki kuda, makna di sini yang pergi berperang pun semua mereka sering diketepikan. Ya, jadi dengan adanya sistem ini, dah dijelaskan, kemudian difokuskan pula kepada siapakah ahli warisnya, sebab kita tahu ahli waris ni besar. Ahli waris ni sangat besar. Sebab itu bukan semua mewarisi satu pusaka. Wa ulul arhami, wa ulul arhami dalam ayat itu, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Maknanya bukan semua juga ahli waris ini, kaum kerabat ini mendapat harta pusaka, cuma sebahagian. Dan kita pun kadang-kadang mungkinlah, terutama dalam konteks zaman moden ini, di mana kaum lelaki dan kaum wanita sama-sama orang kata mencari rezeki, kan? Mengapakah masih lagi orang kata ada kelebihan kepada golongan lelaki, dan saya rasa Ustaz Wan pun pada minggu lepas dah cerita juga, bukan semua dalam keadaan lelaki dapat lebih, kan, ada juga perempuan dapat lebih, kan. Tapi di sini dia secara umum, dia secara umum, makna perempuan ada kalanya mendapat kurang daripada lelaki, itu adalah ketentuan Allah, sebab faraid ini amrun ta'budiyun, tapi dalam masa yang sama dia ada ruang untuk ada negotiate. Kadang-kadang boleh berlaku negotiate antara abang dengan kakak. Mungkin abang dapat lebih, kakak dapat kurang, tapi yang memelihara dan sebagainya, yang mungkin yang meninggal bapa, so masih ada mak, kan, mak kakak duduk dengan mak, jadi kakak perlulah jaga mak dan sebagainya, jadi mungkin boleh berlaku negosiasi di situ. Maknanya dia bukanlah satu yang bersifat rigid. Di situlah kata ada keadilan di situ. Walaupun nampak kurang, tetapi ada ruang-ruang untuk untuk mencapai keadilan di situ. Jadi kata kunci dalam syariat ini, khusus dalam pewarisan ini, adalah mengembalikan nilai-nilai keadilan kepada yang berhak. Jadi kita kena kenallah ahli warisnya siapa, supaya tidak berlaku pertikaian, kerana ada juga yang kadang-kadang yang bising di belakang selepas satu kematian itu sebenarnya tidak berhak apa-apa pun, tapi kerana bisingnya mereka itu menjadi porak-poranda sesuatu keluarga, kan. Jadi di sinilah keadilan itu, di mana antara yang dapat kita lihatlah based on keadilan itu, dia selari dengan fitrah. Itu pun satu keadilan juga. Kerana kita tahu bahawa harta anak-anak keturunan ni adalah orang kata perhiasan, perhiasan di dunia ini. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi bila kematian, harta itu dipindahkan kepada siapa? Kepada orang yang sebelum ini kita anggap sebagai yang sangat berharga, sebab zinah ni maknanya perhiasan ni satu yang berharga. Jadi harta kita ni dipindahkan, harta kita yang berharga ini, tak kira sikit ke banyak tetap berharga, jadi dipindahkan kepada yang berharga juga, iaitu insan. Dan dengan ini saya tidak langsung dapat menyemai perasaan bantu-membantu, sebabnya kalau tanpa sistem ini mungkin kelang kabut, agak kelang kabut. Dan dengan pembahagian yang telah ditetapkan dan setiap ahli pun faham, jadi sebenarnya dia mentautkan silaturahim supaya tidak berpecah belah. Sebab kita boleh lihat, kerana harta ini kadang-kadang kalau tidak betul dikendalikan, maka yang baik pun akan jadi orang kata bercakaran antara satu sama lain. Jadi itulah dia, dengan mengembalikan balik sesuatu pada haknya, keadilan itu dapat dicapai, insya-Allah hubungan itu tetap harmoni di kalangan mereka yang ditinggalkan oleh si mati. Wallahu a'lam. Baik, cantik sekali. Maknanya hikmah kita untuk mengetahui penetapan ahli waris tu. Walaupun kalau kita sebut ahli waris, ahli kerabat, mungkin kita bayangkan satu dalam satu ahli bilangan ahli keluarga yang ramai. Tapi sudah pasti ada bahagian-bahagian yang telah ditentukan dalam Islam. Siapakah waris yang lebih utama, yang lebih berhak, yang kita akan Ustaz Putra kita akan kongsikan pada perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh sebutkan, kongsikan pada kita lah Ustaz, rukun berkenaan dengan pewarisan dan sebab-sebab berlakunya pewarisan, dan juga halangan bagi berlakunya terhalangnya seseorang daripada menerima hasil pusaka tersebut, Ustaz. Okey, baik Ustaz Hans. Ini saya ringkaskanlah kerana kita nak fokus nanti siapa tu, kan. Nanti kalau sembang bab ni panjang habisnya. Okey, jadi kalau kita tengok di sudut rukun, rukunnya of course ada 3 je.
ya, untuk bergerak ni satu-satu pewarisan ni, pertama ada si mati, ya, mati sama ada secara hakiki atau hukmi, dan kedua adanya waris yang hidup, ya, waris yang hidup, dan yang ketiga tahu tata cara bagaimana untuk diuruskan harta ini. Ya, sebab itulah kita tengok alhamdulillah kalau kita di Malaysia alhamdulillah kita ada banyak badan-badan kerajaan atau swasta yang membantu membantu masyarakat untuk menguruskan harta pusaka. Satu yang nampak simple tetapi hakikatnya dengan dunia kita ni semakin canggih dengan pelbagai akta, pelbagai enactment, dia bukan macam dulu lagi boleh bagi ikut mulut dan sebagainya. So bila ada akta dan enactment ni, jadi kita sebenarnya perlukan kepada pakar-pakar. Jadi alhamdulillah di Malaysia kita ada Majlis Agama Islam, mana ini government lah, dan kita ada juga ada sektor-sektor swasta yang boleh mengurus, sama ada badan amanah ataupun peguam-peguam yang mampu untuk menguruskan ini, dan boleh juga ada orang-orang perseorangan yang mungkin mahir untuk membantu. Baik, jadi bila ada tiga ini, maka harta itu of course insya-Allah akan boleh disalurkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Okey, jadi itu tentang rukun dia, tentang rukun dia. Jadi apakah sebab? Jadi sekarang ni kita pergi pada rukun yang kedua tadi, iaitu waris, ahli waris. Jadi apakah sebabnya dia ini dianggap sebagai ahli waris? Sebab yang membolehkan seseorang individu tersebut mewarisi harta pusaka. Jadi dia ada tiga sebab. Yang pertama disebabkan oleh adanya hubungan perkahwinan, pernikahan. Jadi ini membolehkan seseorang itu sama ada suami mewarisi harta isterinya yang meninggal, ataupun seorang isteri mewarisi harta suaminya yang meninggal. Jadi ini. Jadi kalau dah bercerai, kita tengok keadaan dia. Kalau cerai bain tak adalah, tapi cerai yang rujuk dan masih dalam iddah, dia masih boleh berhak. Baik. Kemudian yang kedua disebabkan oleh keturunan, ataupun bahasa Arab ni disebut nasab. Bahasa Melayu pun nasab ni pun selalu sering digunakan pakai juga. Disebabkan keturunan. Okey, jadi keturunan inilah yang membolehkan sebagai contoh ibu dan bapa mewarisi harta anak yang meninggal dunia, ataupun anak lelaki, anak perempuan mewarisi harta bapa mereka atau ibu mereka yang meninggal dunia, dan yang lain-lain lagi. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh al-wala. Ini dah tak adalah, boleh katakan hampir tiada, iaitu zaman perhambaan dulu, apabila tuan-tuan hamba ini membebaskan hamba mereka, dan mungkin hamba itu tak sempat kahwin ke apa, tak lama lepas dibebaskan meninggal, lalu harta tersebut boleh diambil dipusakai oleh tuan-tuan mereka. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita boleh nampaklah ini yang membolehkan suami atau isteri, ibu bapa, anak lelaki, anak perempuan. Ini waris utama lah ni. Ini waris utama ni 5 orang ni. Sebab suami atau isteri salah seorang, mereka ini akan mewarisi harta pusaka, dan dalam keadaan-keadaan lain ramai lagi sebenarnya, mengikut konteks lah, siapa ditinggalkan apa semua, tapi ini 5 yang utama yang mewarisi harta pusaka. Dan walau bagaimanapun, walaupun dikata wa ulul arham ba'dhum aula min mana kaum kerabat ni mereka boleh mewarisi harta pusaka, tetapi jangan ada 3 keadaan. 3 keadaan ini pada diri mereka. Yang pertama, pembunuhan. Jika ahli waris itu orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, mana dia berkomplot sebagai contoh dalam membunuh orang yang ia hendak warisi. Ini yang macam-macam timbullah macam-macam masalah, sebab kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, ini perbincangan mazhab, bukan melibatkan akta atau enactment, mungkin ada pakar yang akan bicara nanti. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, pembunuhan sengaja, tidak sengaja, pembunuhan menyebabkan kena diat, kena kisah dan sebagainya, kesemua itu menyebabkan seseorang itu tidak boleh mewarisi harta pusaka. So dalam konteks ni, kalau kita tengok di sudut fiqahnya sahaja, katalah seorang itu dia memandu kereta, dia bawa bapa dia bawa ibu dia sebagai contoh, berlaku pelanggaran menyebabkan kematian ibu bapa dia survive.
kan. Jadi dalam konteks ini kalau kita tengok pelanggaran itu dia yang bawa, kan. Jadi kalau ikut di sudut hukum fiqahnya berdasarkan mazhab Syafi'i, dia boleh terhalang untuk mendapatkan harta kerana antara punca kematian adalah kemalangan tersebut, kemalangan maut tersebut, dan dia adalah pembawanya. Itu asas, tapi dalam konteks perundangan dia ada kaedah-kaedah lah, dia kena dilihat pula lah, adakah memang dia sengaja melanggar pokok tu sebab mak bapak dia yang duduk di sebelah kiri itu meninggal, dia dapat harta pusaka. Sebab sekarang ni macam-macam cara macam-macam cara kan orang nak dapat harta pusaka kan. Sebab itu perlunya ada apa CSI, ada postmortem apa segala macam kan. Jadi di situlah kita kena lihat semula, dan biasa ni kita serahkanlah kepada pihak pengadilan yang akan melihat adakah ada unsur-unsur sengaja atau tidak sengaja tersebut, dan dari sudut perwarisan tersebut. Saya rasa ini biasanya akan diputuskan oleh pihak yang berautoriti. Cuma di sudut hukum fiqahnya begitulah yang kita boleh nampak di sini. Tapi Islam sangat menjagalah siapa yang layak supaya boleh menjauhkan fitnah. Kerana mungkin adik-beradik lain sebagai contoh mengatakan sebab abang tu bawa kereta, masya-Allah, kalah Lewis Hamilton, kalah penunggang pemandu Formula 1 kalau dia bonceng bapa dia naik motor kan, kalah Valentino Rossi, Marc Marquez dan sebagainya lah kan. Jadi benda ni ditutup dulu dalam pewarisan ini, sehinggalah pihak yang berautoriti seperti mahkamah memutuskan bahawa anak tadi yang bawa bapa dia ataupun yang terlibat sama dalam pelanggaran tersebut layak untuk mendapat harta pusaka kan. Itu halangan yang pertama. Halangan yang kedua, perbezaan agama. Perbezaan agama saya rasa ini jelas adalah enactment kan, bermakna kalau seseorang itu revert masuk Islam sebagai contoh, ada lagi ahli keluarga yang tidak memeluk agama Islam, maka sekiranya dia mati, hanya mereka yang beragama Islam dalam kalangan keluarga mereka yang layak untuk mendapat harta pusaka. Tapi dia opposite, walaupun dalam konteks mazhab, dalam fiqh juga Islam berlainan agama, maknanya la yarisul al-muslimu al-kafir wal kafiru al-muslimah, maknanya dua-dua tak ada. Tapi dalam konteks perundangan kita tidak ada pula di mana-mana akta yang menghalang orang Islam daripada mewarisi harta kaum keluarga dia yang bukan Islam. Tapi kalau yang Islam dapat menghalang, sebab itu jelas dalam enactment. Jadi perbezaan agama ini juga menjadi salah satu daripada penyebab kepada halangan untuk dapat harta pusaka. Dan yang akhir sekali, ini juga saya rasa dah tak ada lah, dah jarang dibincangkan, iaitu perhambaan. Jadi saya rasa itulah secara ringkas apakah dia rukun. Yang kita fokuskan ni adalah rukun yang kedua, iaitu ahli waris. Sebab apa dia itu menjadi ahli waris? Ada 3, disebabkan pernikahan atau perkahwinan, kerana adanya keturunan ataupun nasab, dan juga kerana al-wala. Dan 3 halangan tadi kalau insya-Allah tak ada pada mereka, ketiga-tiga halangan ini, maka insya-Allah mereka layak mendapat harta pusaka mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu Ustaz. Baik, itu dia. Maknanya penting untuk kita fahami dulu apa dia rukun, apa dia sebab, dan perkara-perkara yang boleh menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka si mati yang kita bincangkan. Baik, kepada sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang mungkin yang baru join, boleh like, comment and share, boleh ajukan soalan. Kalau ada soalan, ajukan soalan di ruang komen. InsyaAllah kita cuba raikan penonton, raikan soalan tersebut bersesuaian dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Baik Ustaz, mungkin Ustaz kita sambung lagi berkenaan dengan Ustaz boleh terangkan tak kepada kita berkenaan dengan pembahagian keturunan, pembahagian keturunan dalam konteks pewarisan Islam itu. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Hans. Okey, Allah SWT telah berfirman wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Maknanya kita cerita ulul arham ni lah, Alright, mereka yang mempunyai ikatan rahim, Okey, jadi bila kita bicara tentang keturunan ni, dia ada 3. 3 dalam konteks faraid ini. Yang pertama adalah keturunan ke bawah. Maknanya anak, tak kira anak lelaki atau anak perempuan, itu turunlah cucu, cicit dan sebagainya. Dan yang keduanya adalah keturunan ke atas, maknanya datuk, nenek,
datuk, moyang kita sebelah datuk, kemudian nenek, itu ada nanti kita akan bicara secara sedikit detail. Dan akhir sekali adalah keturunan sisi. Keturunan sisi ni maknanya adik-beradik si mati, sama ada seibu sebapa, sebapa sahaja, dan seibu sahaja. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai mereka yang ada hubungan silaturahim yang berhak mendapat harta pusaka mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi ada keturunan, saya ulang balik, bawahan dipanggil sebagai furu', iaitu anak, lelaki, perempuan dan seterusnya. Keturunan atas, ibu bapa, datuk, nenek dan seterusnya. Dan akhir sekali adalah keturunan di sisi, iaitu saudara seibu sebapa dan seibu sebapa, sebapa dan seibu, kemudian anak-anak kepada yang seibu sebapa dan sebapa. Jadi inilah nanti yang kita insyaAllah akan bicarakan siapakah mereka ini, insyaAllah. So yang penting kena tahu tiga ni dulu. Ini yang lain-lain tu tak adalah orang kata sepupu sepapat jauh-jauh sana tu, ataupun bau-bau bacang ni, kita tolak tepi dulu. Kita nak fokus mereka ini, daripada tiga asas kategori keturunan ni akan lahirlah yang apa kita akan sebut 23 ahli waris, insyaAllah. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ustaz Putra kita dah intro dah sikit dah tu. Ada pembahagian untuk dari sudut pewarisan ini. Jadi kita nak tengok Ustaz, kita nak tahulah kalau boleh, sidang penonton kita pun nak tahu juga boleh tak Ustaz huraikan, mungkin ada yang tertanya-tanya Ustaz, kalau begitu aku ni adakah ahli waris yang disebutkan atau tidak. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan kepada kita untuk yang seterusnya, kita siapa ahli waris lelaki di kalangan lelaki dulu Ustaz. Silakan. Okey. Alright, daripada tiga kategori keturunan tadi, maka akan ada 15 ahli waris. Maknanya yang tak termasuk dalam 15 ni, maknanya bukanlah tak boleh bising, mungkin dia ada ilmu, dia nak maklum pada keluarga kan. Tapi janganlah sebab dia porak-poranda jadi mereka yang berhak ataupun jadi kacau dalam dalam proses pewarisan ini. Okey, so siapakah 15 tadi? Saya go through ikut keturunan tadi. Okey, dari segi keturunan furu', maknanya bawahan, bawahan anak lelaki kandung si mati, anak lelaki kandung, cucu lelaki daripada anak lelaki, ayah kandung, datuk atau ayah kepada ayah kandung. Jadi apa ni orang kata, sambil saya cakap ni saya boleh share lah kot, saya share sikit kita punya supaya nampaklah sambil saya bercakap. Baik. Jadi 15 tu ialah anak lelaki si mati, cucu lelaki daripada anak lelaki. Maknanya di sini kalau dia cucu daripada anak perempuan dia tak layak. Dia tidak layak. Kemudian ayah kan itu dari segi usul, furu'. Kemudian dari segi atas, keturunan atas iaitu ayah kandung, datuk. Datuk ni pun datuk sebelah ayah sahaja. Maknanya datuk sebelah ibu bukan ahli waris berdasarkan faraid. Itu kena jelas. Kemudian itu dari sudut usul ataupun keturunan atas. Kemudian kalau kita tengok keturunan sisi, dia ada saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, saudara lelaki seibu. Kemudian kalau kita tengok yang lain-lainnya, yang lain-lainnya adalah anak lelaki kepada saudara lelaki kandung, maknanya sepupu, sepupulah. Anak saudara si mati, anak saudara si mati, anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa, kemudian bapa saudara, mana adik-beradik sebelah bapa dia, kalau bapa tak ada, iaitu pakcik dia lah, pakcik seibu sebapa, makna pakcik kandung kepada bapa dia, bapa saudara sebapa, anak lelaki kepada bapa saudara kandung, dan anak lelaki kepada bapa saudara sebapa. Ini 13 daripada keturunan tadi. Kemudian kita tengok sebab yang berikutnya, sebab perkahwinan, kan? Sebab perkahwinan, maka suami, dan yang ke-15 tuan kepada yang membebaskan hamba tadi. Jadi inilah 15 waris dalam lelaki, dalam kalangan lelaki. Yang lain itu maknanya
dia tidak termasuk sebagai ahli waris walaupun mereka ini zawil arham, mereka ini mempunyai hubungan rahim dengan si mati, ya. Katalah apa, datuk sebelah ibu, walau serapat mana sekalipun secara teknikal melalui faraid dia tidak akan mewarisi harta pusaka. Itulah Ustaz, 15 lelaki. Okay. Itu 15 Ustaz. Jadi Ya. orang lelaki dah selesai dah. Okey, aku ada bahagian Ustaz. Aku Ya. ni ada bahagian ni dalam 15 ni. Orang perempuan tu tanya-tanya juga. Kami ni ada hak tak Ustaz? Jadi mungkin Ustaz untuk yang seterusnya boleh sebutkan, huraikan kepada kita, terangkan kepada kita. Untuk saya pun nak tahu juga, sidang penonton yang dikasihi Allah SWT pun nak tahu juga. Boleh tak Ustaz sebutkan waris-waris yang perempuan pula? Siapa dia? Okey. Jadi kalau waris perempuan ni dia sikit. Kalau waris lelaki ada yang mewarisi atau pusaka di kalangan lelaki ada 13 keturunan, and then satu disebabkan perkahwinan suami dan satu lagi sebagai tuan kepada bekas hamba. Bagi perempuan ada 10 saja. Ya, perempuan ada 10 saja, iaitu anak perempuan si mati, ya, anak kandung, kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki kandung, ya. Maknanya cucu perempuan daripada anak perempuan tak ada, ya. Kemudian ibu kandung dia, ya, nenek sebelah ibu bersusu galuh ke atas, nenek sebelah bapa dan bersusu galuh ke atas tanpa diselangi oleh lelaki. Dia sebenarnya kalau nak bab apa ni jududah ni, bab tok nenek ni dia panjang, kita kena cerita satu bab sebenarnya. Tapi ringkasnya lah, maknanya nenek ada, tak kira sebelah lelaki ataupun sebelah perempuan, berbeza dengan datuk tadi. Datuk sebelah lelaki je. Datuk sebelah lelaki, makna bapa ayah, bapa ibu tak dapat. Tapi nenek, dua-dua akan dapat, ya. Itu yang kelima. Yang keenam, saudara perempuan kandung, mana seibu sebapa, ya. Maknanya kakak ke, ya, atau adik perempuan si mati seibu sebapa, ya, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu. So ini 8 berdasarkan keturunan tadi. Kemudian disebabkan perkahwinan, isterilah kalau suaminya meninggal, ya, kalau dia lebih daripada seorang, isteri-isterinya dia berkongsi. Dan yang ke-10, ya, tuan hamba. Ini kalau tuan dia perempuan, ya, sebab kita tak nafikan, ya, dalam Islam memberi hak pada lelaki dan perempuan untuk memiliki hamba. Jadi kalau perempuan ini dia bebaskan hamba dia meninggal tanpa meninggalkan waris, maka dia berhak mendapat harta yang ditinggalkan oleh hamba dia tadi. Jadi inilah, ya, 10, ya, 10 di kalangan perempuan. Okey, saya ke dalam sikitlah, ya, perincikan sedikit. Baik. So kalau 15 lelaki tadi, ya, 15 lelaki tadi, ya, mungkin kita boleh kongsi sebentar. Baik. Kita tengok ada 15 lelaki, kemudian ada 10 perempuan. Kita fokus pada lelaki dia. Kalau 15 ni dia berkumpul, maknanya bila si bila seorang itu meninggal, ada 15 lelaki ni. Dan dia tak ada perempuan pun. Maknanya isteri dia mungkin dah lebih meninggal awal daripada dia tak ada anak perempuan, tak ada adik-beradik apa semua. Yang ada betul-betul, ya, 15 ni sahaja. Ya, maka siapakah yang layak mendapat harta? Yang layak mendapat harta 3 sahaja. Ya, iaitu bapa si mati, anak lelaki si mati dan suaminya. Ya, punya banyak dalam 15 tu, akhirnya dia dikecilkan hanya tinggal 3 je. Hanya tinggal 3, ya. Ini sebagai contohlah, ya. Suami mendapat 1/4 sebab ada anak, bapa 1/6 juga kena ada anak lelaki si mati, dan kemudian ada anak lelaki, ya. Dan konteks ini sebagai contoh 2 lah, ya. So ada 2. Jadi inilah sahaja daripada 15 tadi, punya banyak, akhirnya hanya kecil jadi 3 sahaja. Mana pakcik apa semua, ya, tak ada, ya. Ini yang kadang-kadang berlaku, ya. Saya juga pernah menghadapi hal keadaan ini, ya. Ini sebenarnya berlaku pada anak murid saya sendiri, ya. Satu ketika dulu mana aksiden, so semua meninggal, dia tercampak keluar daripada hospital, daripada kereta dia yang selamat. Yang dalam kereta semua meninggal, tapi beliau tercampak keluar, ya, tidak selamat. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, dia lelaki, dia semualah harta hak dia lah, kan? Semua itu akan menjadi hak dia, kerana dia andaikan yang mati dalam kenderaan itu adalah mati di tempat kejadian, ya, mana dia mewarisi semua harta sebab dia lelaki, kan? Tetapi macam-macam, ya,
pakcik dia tuntutlah itu segala macam. Jadi merunsingkan beliau sebenarnya. Jadi kalau kita tengok di sini, oh sebenarnya memang aku tak ada lain bapa saudara apa semua tu tak layak. Itu saja. Okey, itu bagi lelaki. Daripada 15 hanya tinggal 3 sahaja. Okey, kalau perempuan pula, perempuan daripada 5 tadi, daripada 10 tinggal 5 je. Itu pun kalau semuanya seorang. Katalah seorang lelaki mati meninggalkan waris semua perempuan belaka. Maka yang mewarisi daripada 10 tadi hanya 5, iaitu isteri si mati, ibu si mati, anak perempuan si mati, cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang mana sebelum ni ada anak lelaki, tapi anak lelaki dia meninggal dahulu, tapi ada meninggalkan untuk dia cucu. Cucu dah ada, mana anak lelaki dia sebelum meninggal ada anak seorang perempuan, dan dia ada adik-beradik. Dia ada adik-beradik, mana dia ada kakak lah sebagai contoh kan. Jadi daripada 10 tadi hanya tinggal 5. Jadi isteri mendapat 1/8 kerana ada anak, ibu juga kerana ada anak si mati mendapat 1/6, anak perempuan 1/2, cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 sebagai penyempurna kepada 2/3 antara anak dan cucu perempuan, dan kepada saudara perempuan seibu sebapa si mati mendapat asabah ma'al ghaib, mana ambil yang baki. Jadi ini secara ringkas ada apa ni kita panggil 5 di kalangan perempuan tadi. Okey. Kemudian kalau pula berkumpul semua, mana akan ada, kita tolaklah tuan-tuan hamba dah tak ada, so daripada 25 tinggal 23, kemudian salah seorang suami atau isteri. Meninggal seseorang ada 22 waris, mana semua lelaki ada, semua perempuan ada. Jadi siapakah yang berhak? Ini yang kita kata tadi waris utama tadi. Daripada 22 yang ada, sebab bila seorang meninggal dia akan meninggalkan suami atau isteri lah kan. Jadi daripada 22 insan yang ada ini, yang hanya layak mendapat harta pusaka hanya 5 orang sahaja. Iaitu ibu bapa si mati, anak lelaki dan anak perempuan si mati, dan akhir sekali suami atau isteri. Tengoklah siapa yang meninggal. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di sini, benda itu makin dikuncupkan. Makin dikuncupkan. Cuma kadang bila orang tak faham, mulalah berlaku tuntutan bila dia tahu mereka ni tak dapat secara hukumnya, mulalah dia kona ikut lain. Dia mulalah kata bahawa harta tersebut dibeli dengan duit dia lah, itu apa. Yang ini kena selesai dekat mahkamah. Kalau kan belum lagi, kalau kita tahu selama ni mungkin kalau antara suami isteri itu mungkin tuntutan harta sempercarian kan. Tetapi sebenarnya benda ni kadang konteksnya lebih luas. Kadang-kadang abang kata sebenarnya harta ditinggal ni harta sempercarian saya, mana bukan harta sempercarian ni antara suami dan isteri. Kadang-kadang sebab saya bantu dia dari segi aspek itu dan ini kan. Jadi kalau berlaku itu kena diselesaikan di pihak yang berautoriti lah, di pihak mahkamah lah yang akan tentukan kan sejauh mana kesahihan dakwaan mereka zawil arham yang tidak maknanya bukan ashabul furud ini, mereka zawil arham sejauh mana mereka berhak terhadap harta tersebut, sebagaimana orang luar juga kalau menuntut harta kepada harta si mati tadi. Jadi itulah Ustaz, kalau kita tengok ni betapa cantik, betapa indahnya, diberi seluas-luasnya, kemudian dikuncupkan sedikit-sedikit sehinggalah kita ketahui siapakah sebenarnya yang layak kan. Jadi sebab itulah kalau kita tengok tinggal 5 orang ni je. Cuma 5 orang ni pun kadang-kadang jumlahnya ramai, mungkin anaknya ramai kan. Kata seorang lelaki mati meninggalkan isteri, mungkin seorang, mungkin maksimum 4 kan. Ibu of course lah 1 kan, tapi kalau ibu tak ada, nenek sebelah nenek sebelah lelaki, nenek sebelah perempuan kan. Jadi inilah orang kata dia akan bercambah-cambah lah. Sebab itu kena pula nanti kalau berlaku orang kata berlapis tak sempat selesai dah meninggal pula maka berlapis-lapis lah. Sebab itu itu ada pengalaman jugalah melibatkan 3 lapis buat ni, sampai dia punya dia panggil apa, pembawah dia per dia sampai ratus ribu. Setiap orang ni dapat berapa kan, 4-5 hari menyelesaikan. Zaman tu belum ada lagi semua itulah kan. Tahun 80-an, tahun 90-an, jadi terpaksa dia kira sendiri mengambil 1-2 malam jugalah nak bagi duitnya berapa kan. Jadi diselesaikan. Jadi itulah secara ringkas
nama-nama ataupun siapakah ahli waris yang berhak. Manakala yang tak berhak itu, ya, yang dipanggil zawil arham, yang sebahagian daripada itu yang tidak mendapat harta pusaka, ya, memang itulah, ya, dalam konteks kita dalam mazhab Syafi'i ini dan juga dalam enactment kita juga, yang mereka tidak berhak mendapat harta pusaka, kan. Cuma itulah, sebenarnya bukanlah kata dia tak berhak langsung, kita ada konsep-konsep yang lain, kan. Hibah maknanya pemberian sebelum pemberian semasa hidup, ya. Kemudian kita ada juga wasiat wajibahnya, ya. Sebenarnya ada ruang-ruang, ya, kerana sistem pewarisan Islam ni tak kiralah melalui sistem wasiat ke dan segala macam, dia punya paksi dia kembali kepada keadilan tadi. Jadi semuanya kalau kita tahu, kita boleh belaka, ya. Mungkinlah datuk ni, kan, yang menjaga cucu ni, datuk belah mak, ya, mungkin dah bercerai, kan, contohnya yang menjaga anak ini adalah ibu dia dan datuk nenek lah. Kemudian nenek pula mati, jadi dia jadilah cucu datuk, kan. Cuba bayangkan tiba-tiba meninggal, dia yang menjaga daripada kecil sampai besar tak dapat apa-apa. Ya, sebab dia hanya zawil arham, bukan ashabul furud. Datuk entah macam mana tiba-tiba muncul, ya, daripada bapa yang dah meninggalkan dia begitu lama sejak kecil, ya, tidak mendapat harta pusaka. Jadi di sini sebenarnya adalah kaedah-kaedah, ya. Mungkin pihak bapa itu boleh memohonlah kepada pihak yang berautoriti macam mana, kan. Atas zawil arham memang tak dapat, kan. Tapi mungkinlah di sini saya rasa Baitul Mal mempunyai mekanisme, ya, bagaimana untuk melayani lah mereka yang terlibat, ya, secara langsung dalam membesarkan si mati tadi. Tiba-tiba mereka ini tidak ada langsung mendapat pembahagian. Orang yang tak tahu dah hilang, ya, tiba-tiba muncul kerana dia adalah datuk ataupun bapa si mati yang tak pernah ambil pot, ambil peduli, kan, tentang pembesaran mereka ini. Jadi saya rasa perkara ini mungkinlah boleh dilihat, ya, bagaimana untuk memberi manfaat juga, ya. Sebab memang kita tak tahu, kan, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kita tak tahu. Jadi apa yang penting kita terima ini dulu sebagai ketentuan Allah, ya. Sebab bila dah Allah tetapkan, ya, kita ni tiada khiyarah, tiada pilihan, kan. Tapi di situlah kemudian adanya orang kata proses-proses yang membenarkan bagaimana perwarisan tersebut. Jadi itulah, ya, sedikit tentang siapakah yang berhak mendapat harta pusaka dalam kalangan ahli waris, iaitu, ya, 25 kesemuanya, Ustaz. Itu dia, cantik sekali sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya kira cukup jelas dan boleh nampak gambaran gitu. Jadi kalau nak sebut satu-satu, kalau kita nak terangkan, jadi kalau Ustaz Putra nak terangkan satu-satu ahli waris yang disebutkan tadi, mungkin satu proses yang panjang. Tapi saya kira penjelasan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Putra kita cukup jelas, mudah faham. Dari yang lelaki ada 15, yang perempuan ada 10. Kemudian daripada ramai-ramai ini pula, dia nak tengok skopnya lagi. Siapa yang lebih dekat, lebih hampir, lebih utama, sehinggalah menjadi waris yang paling dekat, yang utama untuk kita lihat, iaitu ada 5 golongan sahaja. Okey Ustaz, seperti yang kita janjikan di awal program kita tadi, kita nak bagi hadiah kepada penonton, Ustaz. Kita nak bagi hadiah. Jadi bila nak ada hadiah ni, kita bagilah soalan yang mudah sahaja, Ustaz. Soalan mudah. Jadi saya minta untuk panel kita, Ustaz Putra, untuk ajukan soalan kepada penonton kita. Jadi untuk penonton, sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan, boleh ready dengan soalan baik-baik, fahamkan soalan, pastikan jawapannya betul, tepat dan cepat. Silakan, Ustaz. Okey, benda ni saya sebut 2-3 kali, kan. Alright, soalan dia mudah, mana yang diminta, kan. Okey, setelah kita ketahui kesemua 25 ahli waris, ya, ada 15 lelaki, ada 10 perempuan, sekiranya berlaku sesuatu kematian dan kesemua mereka wujud, siapakah yang berhak memperolehi warisan ataupun harta pusaka si mati, dan apakah, ya, apakah kita panggil nama special untuk mereka ni. Ya. So apa nama special mereka dan siapakah mereka itu? Itulah soalan saya. Ya, siapakah dalam 25 ahli waris itu yang mendapat harta pusaka bila berkumpul kesemuanya?
Okey, tuan-tuan, puan-puan, sidang menonton boleh dapat. Dah disebutkan, saya tengok Ustaz tak habis lagi dah dia jawab Ustaz. Tapi tak apa, saya tunggu dulu, saya simpan dulu pemenangnya. Saya akan umumkan sebentar lagi. Saya nak berikan laluan kepada Ustaz Putra kita hari ini. Ustaz, boleh Ustaz simpulkan ataupun saranan kepada dan nasihatlah kepada kita semua ni. Sidang menonton, saya sendiri, untuk kita berkenaan dengan topik yang kita bincangkan hari ini, iaitu fahami ataupun memahami waris faraid. Silakan Ustaz. Okey, saranan saya lah atau nasihat saya yang pertama ialah kita perlulah tak banyak tahu sedikit tentang sistem perwarisan Islam ini, terutama ashabul furud, tentang waris-waris ini, kerana dia adalah 1/3 daripada ilmu. Dah terang Ustaz Halim tempoh hari kan, sebab ilmu faraid ini ibarat seperti 1/3 daripada ilmu. Jadi kena tahu sedikit. Kalau tak tahu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya mereka yang lebih arif, lebih faham sebelum bercakaran. Sebab kadang-kadang stigma masyarakat ni dia bercakaran dulu. Pertama, stigma dia tak nak selesai awal-awal. Takkan dia kata apa, kubur masih merah lagi dah nak cerita pasal harta pusaka. Sedangkan kalau kita tengok adalah terbalik. Kalau harta pusaka itu dapat diselesaikan lebih awal daripada pengkebumian pun sebenarnya dia lagi bagus. Selesai dah. Orang kata ikatan sepenuhnya dunia dengan barzakh itu. Kan? Jadi kita kena ubahlah mindset itu, selesai seawal mungkin. Jangan tunggu mata kubur tu daripada merah tinggi sampai rendah, silap jatuh pula kalau hujan dan sebagainya. Itu sangat penting. Jadi dalam konteks ini kalau tak tahu, tanya pihak berautoriti. Kalau kita tengok MAIS sendiri pun menyediakan perkhidmatan kan dalam konteks ini, tidak kiralah sekecil-kecil harta, sebesar-besar harta tersebut, sama ada secara umum ataupun harta yang berkait dengan yang lain-lain seperti wasiat atau tuntutan lain yang merupakan zimah ataupun tanggungan si mati seperti hutang apa semua. Jadi dapatkan orang kata satu yang benar tentang pewarisan tersebut sebelum bercakaran antara satu sama lain. Kemudian seterusnya kepada kita lah yang masih hidup, kita tahu walaupun hakikat sebenarnya Allah yang tahu siapa yang sebenarnya memberi manfaat kepada kita di dunia, dan bila kita dah tiada nanti pun siapa yang mungkin berterusan yang menghadiahkan pahala dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi cuma secara mata kasar kita, kalau kita lihat orang ini memberi manfaat dalam kehidupan kita di dunia, dan apa salahnya sebagai tanda kasih sayang kita, kita dah tiada pun kita pula menyalurkan manfaat itu kepada yang masih hidup. Jadi dalam konteks seperti tadilah zawil arham yang tidak tergolong dalam ahli waris, seperti datuk sebelah ibu tadi yang mungkin menjaga kita. Jadi kalau kita tahu apa yang saya cakap yang pertama tadi, sedikit tentang ilmu faraid ini, ilmu pembagian harta pusaka ni, maka kita dah bersiap sedia dah. Tok ni lah, tok sebelah ibu, tok lah yang membesarkan kita, menjaga kita. Kita dah tak tahu, ayah mungkin dah tak ada, mana terpisah lah orang kata, mungkin dia dibesarkan oleh ibu tunggal sebagai contoh. Jadi dia tahu dah nak bagi siapa. Boleh buat secara hibah kan ketika hidup, ataupun melalui wasiat, tidak lebih 1/3. Itu pun kena tahu jugalah kan, sebab kalau lebih 1/3 nanti kena bicara panjang sikit lah, berbanding dengan wasiat yang jelas tidak 1/3 atau kurang daripada itu. Jadi dia dah siap-siap dah. Begitu juga anak angkat, walaupun anak angkat tu kadang-kadang berlaku juga sesuatu yang tidak syar'i dari aspek membinkan anak tersebut. Kalau kita tengok ada juga yang terlepas anak angkat yang berbinkan kepada bapa angkat mereka. Jadi sekadar bin bukanlah menjadi orang kata lesen untuk dia mendapat harta pusaka. Jadi anak angkat ini juga haruslah kita fikirkan dulu apakah kelangsungan hidup dia apabila kita tiada. Itu sangat penting, kerana saya ingat lagi di kampung saya berlaku satu peristiwa memang amat menyedihkan, apabila anak angkat inilah satu-satunya yang orang kata hampir belasan tahun, berbelas tahun menjaga ibunya yang sampai beberapa tahun terakhir adalah bedridden. Makna bayangkan menjaga orang yang berada di atas katil, yang tak boleh nak bergerak, yang lumpuh lah orang kata, menjaga dan segala macam. Tetapi apabila berlaku kematian, ialah orang kampung kadang-kadang tak berapa jelas tentang hukum apa semua, bila
si anak angkat ini pun berbicara tentang ni mak bagi kat saya. Apa bukti? Wow, tu dia ya, anak-anak yang tak pernah balik ya, mungkin balik raya pun mungkin sekali je, tak bukan 2 kali sebab mungkin balik sebelah rumah isteri, sebelah suami kan. Yang hanya balik setahun sekali dan sebagainya, kadang balik pun tak nak tinggal kat rumah kampung yang buruk, anak tak biasa sewa hotel hanya jenguk macam itu saja. Tetapi bila berlaku kematian, masya-Allah sedih ya, sebab dia berlaku di kampung jiran saya. Anak ini ya bila bagi tahulah mak pesan ya, rumah ni saya duduk ya, saya manfaatkan ya, dia tak bagi ya, ini rumah kami, kamu anak angkat, masya-Allah ya. Jadi tak dapat apa-apa. In fact masa nak keluar rumah ni lagi sedih ni, si kakak angkat ni nampak kalung yang dipakai oleh anak angkat ni. Dia kata, bukan ke kalung tu kalung mak? Ya, tapi mak dah bagi dah 2-3 tahun yang lepas. Itu kalung mak kami. Apa tanda bagi? Sampai tahap itu, maknanya dia keluar selai sepinggang ya. Jadi kepada mereka yang mempunyai anak angkat ya, apatah lagi kalau anak angkat itu belum lagi orang kata mampu berdikari, benda ini perlu diberi perhatian. Ya, kerana mereka ini orang yang tidak mempunyai harta secara faraid, kalau berhadapan dengan ashabul ahli-ahli waris yang mungkin ya nampak baik tapi kemudian menjadi bertukar menjadi inilah. Ya, kalau anak-anak si mati, anak tukar jadi pontianak, kan? Itu istilah dia. Minta maaf ya, kalau saya bicara kan. Dah tak ini ya. Jadi mereka ini perlu diberi diperan. So anak angkat ya, insan-insan yang ada orang kata hubungan ya secara langsung tapi tidak mewarisi harta secara faraid ini, maka kita sebagai yang hidup ni ya berilah siap-siap. Ya, secara hibah ke ataupun wasiat yang ada saksi supaya yang tidak boleh dipertikaikan dan boleh disahkan di mahkamah syariah kan kesahihan tersebut, supaya mereka ini juga mendapat orang kata bukanlah balasan mana, tapi itulah nilai kasih sayang dalam kehidupan semasa hidup si mati. Kemudian satu lagi lah yang saya hendak bicara ya, minta maaf kalau menyentuh pihak-pihak yang berkenaan ya, sebab sudah masanya saya merasakan satu penjelasan kepada pihak-pihak sutradara kita ya, perfilman kita, kerana kita tahu bahawa filem kita adalah wajah kita, drama kita adalah wajah kehidupan masyarakat kita sebenar. Jadi sudah tiba masanya kalau melibatkan orang Islam ya, konsep pewarisan Islam yang sebenar ini dipaparkan ya di dalam filem atau drama-drama tersebut, kerana kita masih lagi dapat lihat tentang wasiat kerana kita tahu ya akta wasiat ini tidak terpakai kepada orang-orang Islam secara teknikalnya kan, kerana kita ada kaedah-kaedah kita sendiri. Jadi cantiklah secara holistik ya, masyarakat awam dan mana-manalah pihak yang mempunyai hubungan secara langsung dalam memperkenalkan ilmu pewarisan Islam ini ya, agar dapat melakukan orang kata sesuatu yang betul ya, biasakan yang betul ya, biasakan yang betul, dan mungkin mereka boleh meminta ya pandangan daripada pihak-pihak berautoriti ataupun golongan yang mahir tentang pewarisan ini, sekiranya dalam dalam projek-projek mereka itu ada menyentuh perkara-perkara ini. Kerana saya rasa sudah tiba masanya masyarakat kita tidak ditontonkan dengan perkara yang bercanggah ya dengan syariat. Wallahu alam. Itulah saranan saya Ustaz ya, dan semoga dengan sedikit pemahaman kita tentang siapakah waris-waris faraid ini membolehkan ya masyarakat kita lebih faham dan sesuatu kematian itu ya dapat meneruskan rahmat dan kasih sayang insan yang telah pergi kepada generasi yang masih hidup di bumi ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saranan yang baik, kesimpulan yang baik, saranan nasihat kepada kita semua, insya-Allah. Pentingnya yang kita kena faham kenapa kita kena belajar ilmu faraid itu sendiri. Tajuk yang kita bincangkan hari ini, fahami waris faraid. Untuk apa? Supaya pembahagian faraid yang telah ditentukan oleh sekian-sekian waris-waris yang tertentu, seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Putra dalam perbincangan kita pada pagi ini, untuk kita nak faham, supaya kita tak nak pertelingkahan berlaku, putusnya silaturahim. Jadi benda-benda macam ni yang kita nak elakkan. Islam tu dah cantik dah, bagi sistem pewarisan tu dah cantik dah. Tinggal lagi kita nakkan tunjukkan hikmah-hikmah yang baik
daripada sistem pewarisan itu sendiri. Cantik sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz, kita dah ada pemenang. Jadi saya pemenang kita yang saya lihat ini yang dalam saya punya live ni lah. Maknanya siapa yang paling cepat dialah pemenangnya, iaitu Encik Muhammad Khalid Rahmat. Tahniah kepada Encik Muhammad Khalid Rahmat. Jawapan dia ada 5 waris utama. Pertama, suami atau isteri. Kedua, bapa. Ketiga, ibu. Keempat, anak lelaki. Kelima, anak perempuan. Ustaz, betul tak jawapannya, Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Okay, Dia alhamdulillah. jawab betul dia punya nama dia dan siapakah mereka. Jadi saya ikut dia punya soalan dia macam tu. Maknanya jawapan dia waris utama, kemudian dia sebutkan 5 lagi waris. Jadi susunan dia tak kisahlah anak lelaki dulu ke, anak perempuan dulu ke, tak jadi masalah. Jadi yang penting jawapan tadi itu betul dan paling tepat. Okey, Encik Muhammad Khalid Rahmat. Ini hadiah dia, bijak pustaka game. InsyaAllah bernilai RM80. Kita akan hantar kepada Encik Rahmat, Encik Khalid Rahmat. Selepas tempoh PKPD ni selesai lah. Maklumlah sekarang kita semua bekerja dari rumah. Ya, maklum kita di rumah, jadi kita tak boleh semua barang-barang ni dekat pejabat. Jadi insyaAllah, jadi kepada pemenang bertuah kita pada hari ini, jangan lupa untuk PM kita maklumat peribadi tuan-tuan, untuk kita persiapkanlah hadiah ini ke Encik Muhammad Khalid Rahmat. Tahniah sekali lagi diucapkan. Kepada yang tak bertuah, jangan bersedih, sebab kita ada 6 lagi siri, bermakna ada 6 lagi hadiah untuk tuan-tuan puan-puan bersama dengan kita sepanjang kempen ini dan sepanjang 1 jam bersama kami dalam program Bicara Pusaka yang akan membincangkan, mengupas perkara-perkara berkaitan dengan faraid ataupun pusaka ataupun wasiat hibah dan sebagainya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Sirajuddin Siswari Putra bin Muhammad Syed atas perkongsian ilmu yang sangat berguna untuk kita semua pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan bermanfaat untuk saya, untuk sidang penonton dan untuk kita semua, insya-Allah dapat sama-sama kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, utama mereka yang tak dapat bersama dengan kita pada live ini. Jadi boleh sharekan kita punya live ini supaya mereka juga dapat faham. Jadi kita nak mereka celik ilmu berkenaan dengan pewarisan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kesudian bersama MAIS dalam program Bicara Pusaka ini, Ustaz. Sama-sama, dan saya juga mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum kepada semua penonton yang berada dalam live FB ini. Baik, terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Sirajuddin Siswari Putra ataupun Ustaz Putra atas kesedia bersama kita dalam sesi live kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, tidak dilupakan kepada penonton-penonton di FB Majalah Islam Selangor yang setia bersama kita daripada awal sampai habis. Mungkin ada sempat masuk sekejap dia sebab ada kerja nak buat, tak jadi masalah. Terima kasih saya ucapkan. Yang dah komen, pun saya ucapkan terima kasih. Yang mana ada soalan tapi tak sempat kita nak jawab, insya-Allah nanti pihak kami akan bantu untuk menjawab persoalan. Tapi sedikit tadi saya tengok persoalan tu ada dah disebut oleh Ustaz Putra kita hari ini, insya-Allah. Cuma mungkin soalan ni di hujung sangat, jadi tak sempat saya nak bantu untuk minta panel kita jawab secara live. Tapi tak apa, insya-Allah kita bantu pihak teknikal, kita akan jawab persoalan tersebut. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah suka untuk saya kongsikan program ataupun aktiviti kita sepanjang seminggu, sepanjang kempen inilah, tapi untuk program sepanjang seminggu ini. Yang pertama adalah program pada malam ini, kita ada kuliah maghrib faraid secara langsung daripada page FB Majlis FB Surau Al-Mukhlisin Desa Pinggiran Putra. Kuliah maghrib faraid oleh Ustaz Ustaz Muhammad Saleh. Kemudian selepas itu jam 9 suku malam ini kita ada kuliah faraid bersiri untuk siri yang kelima. Siri ni ada 12. Kita untuk malam ni siri yang kelima.
9 suku hingga 10 suku. Jadi sempat tuan-tuan perempuan untuk solat Isyak. Seterusnya kita besoknya hari Rabu kita ada Selit Pewarisan dan Baitumal untuk siri yang ke-7 di Radio ISTIM dan FB Live ISTIM jam 9.30 pagi hingga 10 pagi. Jadi tuan-tuan perempuan boleh pakat-pakat sama-sama untuk kita tengok Selit Pewarisan dan Baitumal oleh Ustaz Indra Syahrin. Kemudian pada malamnya kita ada kuliah Maghrib Faraid secara langsung daripada page FB Surau Nur Ikhwan Taman Rawang Perdana. Jadi ini sebab kempen Faraid, bulan Faraid, jadi kita bincang cerita bab Faraid je. Seterusnya hari Khamis kita ada lagi program Bicara Pusaka untuk siri yang seterusnya dengan tajuk Hak Wanita dalam Faraid oleh panel jemputan kita, insya-Allah Bunga, panel kita satu-satunya bunga dalam program Bicara Pusaka ini. Jadi hak wanita dalam faraid. Jadi perempuan, ibu-ibu, ajak anak-anak perempuan semua pakat-pakat dengar. Sharekan kat family-family, jangan lepas, jangan miss hak wanita dalam faraid yang kita akan bincangkan untuk pada hari Khamis. Seterusnya, kita ada kuliah faraid bersiri untuk siri yang ke-6 pada hari Jumaat jam 9 suku hingga 10 suku malam pada hari Jumaat. Okey, itu untuk program kuliah. Program bicara, program-program yang ilmiah lah. Kita juga ada pertandingan. Kita ada menganjurkan pertandingan video pendek dan reka cipta poster sempena kempen bulan Faraid Negeri Selangor ni. Pertandingan ini terbuka kepada semua. Terbuka kepada semua. Tak ada yuran penyertaan. Yang penting kena sesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur ataupun pihak MAIS. Hadiah pasti menarik untuk pemenang bertuah. Yang mana paling baik akan dipilih oleh penonton. Hadiahnya sangat menarik. Jadi jangan lupa untuk melihat aktiviti ataupun program yang telah ditetapkan ini, boleh follow kami di FB Majlis Insan Selangor dan boleh layari laman rasmi web www.mais.gov.my. Sekali lagi, jika tuan-tuan ada sebarang persoalan, boleh ajukan di ruang di FB Majlis Agama Islam Selangor ataupun FB Baitumal Mais. InsyaAllah kita ada pegawai kita yang akan bantu untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Sekali lagi, saya Hanzalah Zulkifli mewakili seluruh tim Bicara Pusaka pada pagi ini insyaAllah, dan Mais mohon ampun dan maaf anda ada kekurangan dalam mengendalikan program pada hari ini insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi dalam program ataupun siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.